Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Radia binti Muhammad Syarif dari kelas PAI 5 akan membentangkan tentang tajuk pendidikan seksual dalam pendidikan Islam. Baik, kita terus kepada yang pertama iaitu konsep pendidikan seksual. Definisi pendidikan seksual, menurut Kamus Dewan, pendidikan seks bermaksud sifat-sifat yang membezakan lelaki dan perempuan ataupun keinginan syahwat. Secara umumnya, pendidikan seksual ini adalah satu proses mendidik yang bersifat maklumat, pemahaman dalaman dan jasmani kepada golongan tertentu seperti pelajar sekolah, orang awam tentang amalan kehidupan yang berkaitan antara hubungan lelaki dan perempuan. Menurut Kamus Ensiklopedia Psikologi, pendidikan seksual merujuk kepada kursus formal tentang pengajaran, pembiakan atau reproduktif yang diperkenalkan dalam bilik darjah. Bertujuan untuk mengetahui diri sendiri dari segi seksual dan membenarkan seseorang itu memahami serta mengenal pasti keadaan dirinya sejak dilahirkan sehingga dewasa. Menurut Nur Zainal tahun 2000, pendidikan seksual menyentuh mengenai aspek yang tidak normal dan tingkah laku yang tidak diingini berhubung dengan seks dan bahaya atau penyakit-penyakit yang berkaitan. Baik, seterusnya. Pendidikan seksual dalam Islam. Pendidikan seksual dalam Islam termasuk dalam perkara yang dituntut dalam agama dalam mendidik anak-anak. Elemen yang ada dalam pendidikan seksual itu hendaklah mempunyai nilai-nilai Islam berpandukan kepada ajaran Al-Quran dan hadis. Pemerhatian yang mendalam terhadap kandungan Al-Quran dan hadis akan mendapati bahawa perbincangan tentang seks sentiasa dikaitkan dengan akidah, akhlak, tingkah laku mulia dan menjauhi kemungkaran. Pendidikan seks ini harus diajar mengikut tahap umur kerana tahap perkembangan umur kanak-kanak itu berbeza. Sebagai contoh, pada usia 7 hingga 10 tahun, anak-anak perlu diajar tentang adab, meminta izin dan adab-adab penglihatan. Pada peringkat umur 10 hingga 14 tahun pula, anak-anak perlu diajar cara menjauhkan diri daripada nafsu berahi. Adab-adab perhubungan seks boleh didedahkan ketika umur 14 hingga 16 tahun, iaitu apabila mencapai umur baligh atau dewasa, mereka perlu diajar tata cara untuk menjaga kehormatan diri. Menurut Abdullah Nasir Ulwan pada tahun 1989, pendidikan seks iaitu mengajar, menjelaskan dan memberi peringatan kepada remaja tentang isu yang berkaitan dengan seks, naluri, nafsu syahwat dan hubungannya dengan perkahwinan sehingga mereka membesar dalam keadaan yang memahami erti kehidupan. Remaja mengetahui apa yang dibenarkan dan apa yang ditegah di dalam Islam, seterusnya menjadikan sikap dan tingkah laku Islam itu sebagai satu praktikal di dalam kehidupan. Itu menurut Abdullah Nasir Ulwan. Baik, seterusnya menurut Al-Tawil 1992, pendidikan seks sebagai satu proses bertujuan untuk mengajar, memberi peringatan dan berterus terang kepada kanak-kanak ataupun remaja semenjak balik lagi dengan isu yang berkaitan dengan seksualiti, naluri dan perkahwinan. Apabila mereka meningkat dewasa, mereka akan memahami perkara yang berkaitan dengan kehidupan dan mengetahui apa yang halal dan apa yang haram. Cara hidup Islam akan membentuk akhlak mereka yang dengan baik dan menjauhkan mereka daripada perbuatan yang keji. Seterusnya menurut Al-Mu'minun dalam surah Al-Mu'minun yang bermaksud dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak termasuk dalam kelompok yang tercela dalam hal ini. Barang siapa yang mencari di sebalik itu, maka orang-orang itulah yang melampaui batas. Baik.
dalam Islam telah menjelaskan bahawa pendidikan seksual ni perlu diajar kepada anak-anak kita. Tapi dibahagikan mengikut peringkat umur. Dia ada 3 peringkat. Terusnya. Okey, tahap pendedahan pendidikan seksual. Menurut Abdullah Nasir Ulwan, pelaksanaan pendidikan seks dalam Islam merangkumi kepada beberapa peringkat. Perbezaan tahap umur amat berkaitan dengan tahap penerimaan anak-anak terhadap pengajaran yang disampaikan. Kebanyakan sarjana lain juga bersetuju dengan pendapat Abdullah Nasir Ulwan yang menggariskan bahawa pendidikan seks kepada anak-anak mestilah melalui kepada 3 tahap, iaitu tahap tamyiz, tahap murahaqah dan tahap tabligh. Tahap baligh. Baik, yang pertama iaitu tahap tamyiz, iaitu mumayyiz pada usia 7 hingga 10 tahun. Iaitu anak-anak diajar untuk mengenali identiti dan nilai diri yang berkait rapat dengan organ biologi dan perbezaan antara lelaki dan perempuan. Konsep bersuci juga diajar, iaitu amalan sebelum dan selepas membuang air besar dan kecil. Apabila anak-anak mencapai umur 7 hingga 10 tahun, pemisahan tempat tidur antara anak lelaki dan anak perempuan perlu dilakukan bagi mengelakkan berlakunya sumbang mahram. Anak-anak juga perlu diajar cara meminta izin untuk masuk ke bilik ibu bapa supaya mereka boleh memelihara adab-adab pandangan mereka. Yang kedua, tahap murahaqah, iaitu pada usia 10 hingga 14 tahun. Anak-anak diberi pendedahan mengenai fungsi biologi secara ilmiah, perkara berkaitan penutupan aurat lelaki dan perempuan, akhlak pergaulan lelaki dan perempuan dan menjaga kesopanan dan maruah diri diterangkan secara terperinci. Pada usia 10 hingga 14 tahun, ibu bapa perlu memberikan penerangan yang jelas kepada anak-anak mengenai penutupan aurat dan batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Malah turut diajar kaifiat, iaitu cara mandi wajib dan persetubuhan. Perbincangan yang boleh menimbulkan nafsu berakhir seks perlu dielakkan pada usia ini. Seterusnya, tahap baligh, iaitu 14 hingga 16 tahun. Anak-anak perlu diajar mengenai maksud baligh. Ibu bapa harus menerangkan bahayanya zina. Seks sebelum kahwin tidak diterima dalam ajaran Islam. Penerangan mesti menyentuh keburukan zina dari segi agama, kesihatan, psikologi dan tekanan emosi. Jadi pada usia anak 14 hingga 16 tahun, ibu bapa perlu lebih bersifat terbuka dalam menceritakan tentang pendidikan seksual supaya anak-anak pada masa ini telah memahami apa itu pendidikan seksual. Bahayanya zina dan seks sebelum kahwin adalah dilarang sama sekali dalam Islam. Baik, pendidikan seksual menurut Barat. Menurut UNESCO, reproduksi dan pendidikan seksual kesihatan sebagai satu pengalaman pendidikan yang bertujuan untuk membangunkan kapasiti remaja bagi memahami perkara berkaitan dengan seksualiti dalam konteks biologi, psikologi, sosio-budaya dan reproduktif. Pendidikan seks juga bertujuan untuk mempelajari kemahiran dalam membuat keputusan dan tindakan yang bertanggungjawab berkaitan dengan tindak tanduk seksualiti dan kesihatan reproduktif. Menurut Department of Education and Employment tahun 2000, pendidikan hubungan seks sebagai satu pendidikan yang berterusan berkaitan perkembangan fizikal, moral dan juga emosi. Ia juga berkaitan dengan pemahaman kepentingan perkahwinan untuk kehidupan berkeluarga, hubungan kasih sayang, kestabilan dan kesihatan seksualiti. Kemudian, menurut CSIS 1999, pendidikan seksual sebagai satu proses untuk pencarian maklumat yang berterusan dalam membentuk sikap, kepercayaan dan nilai yang berkaitan dengan identiti, perhubungan dan hubungan kelamin. Ia mengandungi perkembangan seksual, kesihatan reproduktif, hubungan antara individu, penyakit, hubungan kelamin, imej, tubuh badan dan peranan gender. Baik, kita pergi kepada pendidikan, perbezaan pendidikan seksual Islam dengan
Barat. Pendidikan seksual dalam Islam lebih kepada berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Segala panduan dan ajaran berkaitan ilmu seks telah dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mana lebih mengutamakan kepada nilai-nilai murni. Manakala Barat pula, pendidikan seks lebih kepada berdasarkan logik akal dan nafsu semata-mata. Mereka mengolah silibus pendidikan seksual mereka menurut pandangan yang dirasakan betul, yang dirasakan logik dan sesuai dengan cara budaya hidup mereka. Sistem nilai murni mereka ketepikan. Seterusnya, pendidikan seksual dalam Islam juga bersifat menyeluruh iaitu syumul bagi memastikan insan yang seimbang dari segi intelek, jasmani dan emosi bagi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Barat pula lebih kepada mementingkan keseronokan fizikal semata-mata, tiada roh dalam pendidikan ini. Berdasarkan perbezaan ini, kita boleh lihat Islam tidak mengharamkan pendidikan seksual dalam kehidupan dan boleh diterapkan kepada anak-anak, tetapi dia mestilah berlandaskan Al-Quran dan hadis, tidak boleh ikut dengan logik ataupun akal semata-mata. Seterusnya, Islam mengutamakan perkahwinan sebagai jalan penyelesaian untuk memenuhi naluri seksualiti. Perkahwinan adalah perkara yang sangat dituntut dalam Islam. Barat pula tidak mengutamakan perkahwinan. Hubungan seks luar nikah menjadi amalan mereka. Fokus hanya diberikan kepada pencegahan kehamilan dan pencegahan penyakit kelamin. Seterusnya, pendidikan seksual dalam Islam mendidik individu agar menjauhi zina dan menyatakan hukuman dan akibat berzina. Pengharaman zina jelas dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat 32 yang membawa maksud dan janganlah kamu mendekati zina kerana sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Baik, dalam Islam juga telah menggariskan bahawa zina itu adalah perbuatan yang keji. Malah Allah mengatakan bahawa bukan perbuatan zina itu sahaja yang perbuatan keji, malah mendekati perbuatan yang zina seperti menonton video-video lucah, berborak perkara-perkara yang menimbulkan syahwat, itu juga adalah perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kita dengan zina, na'udzubillah. Baik, seterusnya pendidikan seksual dalam Barat juga menggalakkan hubungan seks selamat bagi mengamalkan pencegahan dan mengelakkan kehamilan. Contohnya seperti suntikan perancang, IUD ataupun implan. Dalam Islam, pencegahan kehamilan tidak haram, tetapi dalam pendapat yang diberikan oleh Barat, pencegahan ini lebih ditekankan kerana mereka melakukan seks di luar nikah. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi dan cara mengatasi masalah sosial. Terdapat 5 faktor-faktor yang masalah sosial, iaitu kerana murid kita kurang pendedahan pendidikan sosial. Mereka kurang pendedahan tentang bahagian badan yang boleh disentuh atau tidak boleh disentuh oleh orang lain. Hal ini menunjukkan bahawa murid-murid kita, terutama murid yang masih kecil, darjah 1, darjah 2, guru-guru maupun ibu bapa kurang mendedahkan bahagian-bahagian anggota mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan mereka perlu jaga. Hanya boleh disentuh oleh diri sendiri sahaja. Kemudian murid-murid kurang pendedahan tentang kesan melakukan hubungan seks di luar nikah. Mereka tidak memahami cara pergaulan yang betul antara lelaki dan perempuan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi masalah sosial iaitu pengaruh rakan sebaya. Mereka mudah terpengaruh dengan rakan sebaya dan meniru perbuatan yang tidak sihat kerana environment persekitaran mereka itu sendiri terlibat dengan gejala-gejala yang seperti itu. Jadi sebagai guru ataupun ibu bapa, kita mestilah menasihati anak-anak murid kita maupun anak kita sendiri untuk
memilih kawan yang betul dan memilih persekitaran yang betul supaya tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sihat. Selain itu, mereka juga mempunyai keinginan untuk mencuba sesuatu yang baru tanpa memikirkan tentang akibat baik maupun buruk tentang perkara tersebut. Yang ketiga, kurang kasih sayang. Sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat dan tidak kisah terhadap aktiviti anak-anak dan pergaulan mereka. Ibu bapa sibuk bekerja sehingga anak-anak terabai dari segi rohani dan emosi. Perhatian daripada ibu bapa amat penting kepada anak-anak. Ibu bapa tidak boleh bersikap sambil lewa dengan hanya melepaskan tanggungjawab mereka begitu sahaja walaupun anak itu sudah berumur belasan tahun, berpuluh tahun tetapi masih dalam tanggungjawab ibu bapa di mana ibu bapa perlu sentiasa memberikan perhatian dan mengawasi pergerakan mereka. Baik, yang keempat, faktor yang keempat ialah media sosial. Anak-anak mudah terdedah dengan bahan-bahan pornografi, terikut-ikut dengan budaya dan pengaruh daripada influencer yang kurang baik perilakunya, cinta cyber hingga membawa kepada masalah sosial seperti berkongsi gambar. Media sosial ini seperti yang kita ketahui sangat meluas. Ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter dan sebagainya. Kita sebagai ibu bapa maupun guru-guru maupun diri sendiri perlu ada sikap tanggungjawab dalam kita mengeksplor perkara-perkara di laman sosial. Dan kita kena bersifat bertanggungjawab, kita kena rasa tanggungjawab dalam diri supaya untuk mengelakkan diri daripada melihat benda-benda yang tidak elok seperti pornografi dan influencer-influencer yang kurang berakhlak itu. Seterusnya, masyarakat bersifat individualistik iaitu masyarakat tidak menegur dan tidak peduli salah laku sosial di sekeliling mereka. Cara mengatasi masalah sosial ini, baik, yang pertama, peranan ibu bapa. Ibu bapa haruslah memerhatikan gerak-geri anak-anak dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka. Ibu bapa juga perlu mengetahui rakan-rakan anak mereka dalam memastikan pergaulan mereka masih mempunyai batas dan moral yang baik. Kemudian ibu bapa juga haruslah memberikan keyakinan terhadap anak-anak dan sikap positif terhadap apa jua masalah yang dihadapi di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri mereka. Kemudian ibu bapa juga haruslah menjadi role model kepada anak-anak dengan menunjukkan kepribadian yang mulia, amanah dan sanggup menerima kelemahan diri anak-anak. Yang kedua, pengaruh pihak sekolah. Pihak sekolah perlu menambahkan aktiviti-aktiviti kokurikulum di sekolah serta mewujudkan satu kelas yang mengajar tentang teknik kemahiran menggunakan komputer maupun alat pandang dengar. Hal ini bertujuan untuk mengisi masa lapang murid supaya murid-murid ini terdedah dengan aktiviti kokurikulum dan kesukanan. Yang kedua, mewujudkan sistem perundangan di sekolah seperti penguatkuasaan undang-undang yang melibatkan pihak berkuasa dalam usaha mendisiplinkan murid. Sesi kaunseling di peringkat sekolah juga perlu supaya dapat membantu murid mengatasi masalah mereka. Yang ketiga, peranan media massa. Media massa perlu bebas daripada sekularisme, budaya komersial yang melampau, faham kebendaan dan dorongan untuk hidup mewah dan berpoya-poya. Media massa perlulah mempunyai asas falsafah dan dasar-dasar komunikasi yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Pengguna media massa juga perlu mempunyai tanggungjawab dan rationality dalam memilih siaran yang boleh ditonton bersama kanak-kanak maupun untuk diri sendiri. Seperti yang saya cakap tadi, kita sendiri kena ada tanggungjawab dan rasional dan kematangan dalam memilih apa yang kita nak tengok di YouTube, apa yang kita nak search dalam Google. Okey. Kemudian, peranan rakan sebaya. Memilih rakan yang baik akhlak dan moral supaya dapat membimbing diri kita ke jalan yang benar, di samping dapat membenting diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dikeji dalam
Islam. Hal ini kerana rakan sebaya merupakan ejen sosial yang paling berpengaruh dalam membentuk sikap dan akhlak seseorang individu. Kerana rakan sebaya ni lebih menyebabkan persekitaran kita tu selesa, bersama kawan-kawan, bersama rakan-rakan sekolah, rakan-rakan sekerja. Jadi memilih rakan yang baik tu adalah faktor yang sangat penting dalam pembentukan akhlak dan moral yang baik. Murid juga perlu sentiasa menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan mengikut landasan yang telah digariskan oleh Islam. Yang kelima, peranan rumah ibadah. Pihak AJK Masjid perlu memainkan peranan dalam menyampaikan pengaruh dan penghayatan nilai-nilai murni dan akhlak yang baik kepada masyarakat. Ilmu yang disampaikan hendaklah memfokuskan kepada kesepaduan umat Islam, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik dalam Islam. Para ulama dan ilmuwan terdahulu lahir berkat menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat di masjid dan di surau. Baik, seterusnya kesediaan guru untuk mengajar pendidikan seksual dalam yang pertama, guru personaliti atau sifat kepribadian guru. Segala tindak tanduk guru sentiasa dilihat oleh pelajar dan menjadi ikutan. Kajian menunjukkan bahawa kaedah didikan yang paling tinggi dan berkesan dalam pendidikan akhlak Islam adalah melalui ikutan. Guru tidak boleh memandang ringan terhadap isu ini walaupun sekadar gurauan. Maksudnya guru ini, sebagai seorang guru, kita tidak boleh membuat jenaka mengenai hal-hal seksualiti, supaya benda itu tidak menjadi ikutan kepada anak-anak murid kita. Baik, seterusnya penguasaan terhadap ilmu pendidikan seksual. Penguasaan ilmu meliputi seperti ilmu pedagogi, ilmu kandungan subjek pengajaran dan ilmu pengukuran dan penilaian. Seterusnya, kemahiran. Guru perlu mempunyai kemahiran tertentu, iaitu kemahiran yang paling utama perlu ada bagi guru pendidikan Islam ialah kemahiran berkomunikasi. Proses pendidikan yang berkesan memerlukan interaksi yang berkesan antara guru dan pelajar. Berdasarkan kajian Abdul Halim 2004, pendekatan pengajaran berpusatkan guru lebih banyak digunakan dalam PDP daripada berpusatkan pelajar. Penggunaan laras bahasa yang betul dan suara yang jelas mampu menarik perhatian pelajar untuk memberi perhatian sekiranya terhadap perkara yang diajar. Sekiranya pelajar memberikan pendapat pula, guru hendaklah mendengar dengan penuh minat supaya pelajar lebih merasakan dirasai. Maksudnya dari segi kemahiran ni pula, seorang guru diperlulah mempunyai kemahiran yang utama dalam mengajar pendidikan seksual dalam pendidikan Islam supaya murid lebih faham dengan jelas dengan menggunakan bahasa yang betul dan lebih kepada berpusatkan pelajar, iaitu ada komunikasi dua hala. Baik, seterusnya kebaikan dan keburukan pendidikan seksual. Kebaikan pendidikan seksual iaitu yang pertama, membantu ibu bapa dalam mendidik anak tentang pendidikan seks. Yang kedua, menyedarkan murid tentang implikasi hubungan seks sebelum kahwin dan murid dapat memahami dengan cara yang tepat cara didikan yang betul tentang pendidikan seksual. Kemudian melahirkan pelajar yang seimbang. Pelajar juga dapat melindungi diri daripada pergaulan yang bebas dan tidak sihat. Kemudian pelajar juga dapat memupuk sikap saling hormat menghormati antara lelaki dan perempuan. Itu adalah antara kebaikan pendidikan seksual kepada murid. Keburukannya pula, menimbulkan keinginan kepada murid untuk mencuba sesuatu yang baru untuk melihat kesannya. Biasalah bila bagi seorang murid, bagi sesiapa pun sebenarnya, dia sentiasa mempunyai rasa ingin tahu. Jadi tanggungjawab ibu bapa dan guru dalam mengajar secara dengan menggunakan kemahiran yang betul tentang pendidikan seksual kepada mereka. Kemudian keburukannya ialah membebankan murid dengan kurikulum yang baru dan seterusnya menimbulkan kesan yang buruk dengan tanggapan yang negatif terhadap pendidikan seksual. Seterusnya, perkembangan isu pendidikan seksual dalam pendidikan Islam. Menurut Profesor Dr. Muhammad Fazil Cikdin,
Anggota Jawatankuasa Kluster Pembangunan Sosial, Majlis Profesor Negara mencadangkan agar kurikulum berkaitan pengurusan pertumbuhan dan perkembangan seksual seseorang individu harus ada mengikut peringkat perkembangan umur, misalnya awal kanak-kanak 3 hingga 5 tahun, pertengahan 6 hingga 8 tahun, hujung 9 hingga 12 tahun dan awal remaja 13 hingga 15 tahun. Menurut Profesor Datuk Dr. Muhammad Shatar bin Sabran pula, iaitu seorang pakar sosial Universiti Putra Malaysia, mengatakan bahawa pendidikan seksual wajar didedahkan pada peringkat pendidikan seawal tahap tadika seperti mana yang dilakukan oleh beberapa negara maju yang lain. Timbalan Menteri Pelajaran pada tahun 2019 iaitu Teo Ning Ching berkata, semua pelajar sekolah tahun 6 dan tingkatan 5 akan berpeluang untuk mempelajari pelbagai isu di dalam pendidikan seksual dari sudut undang-undang bermula pada tahun 2021. Dan pendidikan seksual juga akan dimasukkan sekali dalam sukatan pelajaran pendidikan jasmani di bawah tajuk pendidikan reproduktif dan pendidikan kesihatan sosial iaitu PEERS. Pengajaran kepada pendidikan seksual adalah secara formal dan sebahagian daripada jalan untuk menghindari pencegahan penyakit HIV. Ianya juga dapat mengurangkan aktiviti seks bebas di kalangan remaja. Namun perkara ini masih tidak boleh dijalankan kerana berlakunya pertukaran kerajaan dan di musim pandemik sekarang. Usaha-usaha penambahbaikan dalam pendidikan seksual. Usaha yang pertama iaitu melatih tenaga pengajar guru pendidikan Islam dalam kemahiran pendidikan seksual. Guru pendidikan Islam tidak mempunyai kemahiran khusus dalam bidang kesihatan. Guru lain juga belum bersedia untuk mengendalikan pendidikan seksual di sekolah. Guru perlu diberi pendedahan tentang kaedah pengajaran yang sesuai untuk digunakan dalam pendidikan seksual. Ini adalah salah satu usaha yang perlu dilakukan dalam mewujudkan pendidikan seksual di sekolah, iaitu perlu melatih tenaga pengajar terlebih dahulu supaya mereka mempunyai satu kemahiran yang khusus untuk mengajar anak-anak murid tentang pendidikan seksual. Baik, yang kedua, kerajaan perlu merangka dengan teliti pelan silibus kurikulum pendidikan Islam yang menerapkan tentang pendidikan seksual. Subjek pendidikan khas diajarkan secara tidak langsung di sekolah rendah hingga sekolah menengah dengan menerapkan subtopik pendidikan kesihatan. Tanpa kursus yang dirangka dengan sempurna, tujuan asal pendidikan seksual ini tidak akan terlaksana. Lebih kurang sama dengan isi yang atas, iaitu perlu mempunyai kemahiran dan perlu mengetahui dengan lebih mendalam tentang kurikulum pendidikan seksual supaya pengajaran itu menjadi lebih sempurna dan lebih lengkap. Seterusnya, ibu bapa perlu mempunyai kepekaan dan pemahaman meluas tentang pendidikan seksual. Ibu bapa perlu memahami rasa ingin tahu anak-anak mereka dan mereka tidak perlu berbohong maupun mengelak daripada menjawab soalan anak-anak yang menyentuh soal seksualiti. Bila anak-anak meningkat dewasa, mereka akan lebih mempunyai rasa ingin tahu tentang sesuatu perkara. Maka tanggungjawab ibu bapa iaitu dengan menjelaskan perkara yang betul dan menjelaskan perkara itu supaya mereka tidak salah faham dan mereka tidak berfikir yang lebih jauh. Seterusnya, masyarakat perlu ambil peduli, iaitu masyarakat perlu menjadi individu yang prihatin dengan keadaan sekeliling serta menegur salah laku sosial yang berlaku di sekitar mereka. Kemudian, membina kesedaran melalui media sosial. Media sosial perlu menyebarkan pelbagai maklumat dan info mengenai kesan pergaulan bebas dengan mengadakan sesi temu bual atau wawancara khas tentang isu pendidikan seksual. Media sosial perlu menjemput beberapa orang yang boleh
membahaskan tentang pendidikan seksual ini dengan lebih jelas dan lebih terperinci supaya murid-murid telah didedahkan di peringkat awal tentang pendidikan seksual. Kesimpulannya, pendidikan seksual merupakan perkara yang perlu diajarkan di semua peringkat, terutamanya di peringkat kanak-kanak lagi. Semua pihak mesti bekerjasama untuk menjayakannya. Guru pendidikan Islam memikul tanggungjawab yang besar bagi memberi pemahaman pendidikan seks dari sudut perspektif Islam. Pendidikan Islam dilihat bersifat menyeluruh dan merujuk kepada ajaran Islam seperti yang terkandung dalam ajaran Al-Quran dan hadis. Oleh itu, guru pendidikan Islam perlu melengkapkan diri dalam memberi pemahaman berkaitan seksualiti yang berlandaskan kepada pegangan tersebut. Bukan guru pendidikan Islam sahaja yang mempunyai tanggungjawab. Semua guru, ibu bapa dan semua orang, semua masyarakat mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam memberi pendedahan kepada anak-anak tentang pendidikan seksual. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.